Mereka yang tidak belajar dari sejarah pasti akan mengulanginya. Salam sejahtera murid-murid yang saya kasihi sekalian. Semua manusia mesti disayangi sama rata. Kita tinggal di dunia ini di bawah lindungan langit yang biru bersama. Kalaulah kita adil kepada semua, tentunya semua akan berasa gembira. Adakah orang yang gembira akan berperang? Tentunya tidak. Perang Dunia Kedua adalah bukti pernyataan ini. Perang hanya akan tercetus apabila manusia tidak saling menyayangi dan mementingkan kepentingan diri melebihi keamanan bersama. Marilah kita lihat apakah faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tercetus akibat kemunculan ideologi baharu, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles dan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Bagi mengatasi masalah yang wujud akibat kemelesetan ekonomi, penduduk Itali dan Jerman mengadakan gerakan politik radikal. Gerakan ini dipimpin oleh pemimpin nasionalis berfahaman melampau, iaitu fasisme di Itali dan nazisme di Jerman. Kemunculan ideologi baharu, iaitu idea baharu yang digunakan oleh ketua atau pemimpin sesebuah negara untuk memerintah negara. Sebenarnya, ideologi baharu ini datang daripada nasionalisme yang telah pun kita lihat sebelum ini. Namun, ideologi ini lebih radikal, lebih melampau. Mengapa? Kerana keadaan ekonomi di negara Itali dan Jerman yang semakin teruk selepas Perang Dunia Pertama memerlukan tindakan yang serius untuk diperbaiki. Jadi, pemimpin mereka pun menggunakan ideologi fasisme dan nazisme untuk menaikkan semangat rakyat mengadakan gerakan radikal politik. Fasisme memberikan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan percaya kepada nasionalisme melampau, termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Fasisme adalah ideologi yang percaya bahawa berperang untuk meningkatkan imej negara adalah betul. Murid-murid, mari kita sama-sama fikirkan, adakah itu betul? Kita bayangkan dua buah negara ini adalah dua orang, Ali dengan Abu. Ali berlawan dengan Abu kerana dia ingin menunjukkan dia lebih kuat. Akhirnya, Ali menang. Apakah yang orang lain fikirkan tentang Ali? Mungkin mereka akan takut terhadap Ali. Tetapi, tidak mungkin imej Ali akan menjadi lebih baik dalam hati orang lain. Justeru, adalah penting untuk kita berfikir secara rasional sebelum mempercayai sesuatu. Nazisme mengagungkan bangsa Jerman
Hitler berusaha memulihkan nasionalisme Jerman dengan mengetepikan Perjanjian Versailles. Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama menganggap Perjanjian Versailles tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Selain kehilangan tanah jajahan, pampasan perang yang tinggi dan perlu dibayar, menyebabkan Jerman mengalami kemelesetan ekonomi dan inflasi yang teruk. Jerman menganggap Perjanjian Versailles tidak adil. Kita lihat gambar di sebelah kiri. Ini adalah lukisan yang menggambarkan keadaan semasa Jerman dijemput ke persidangan perdamaian apabila sudah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Tetamu yang sampai dengan muka mereka nampak terkejut dan marah adalah orang Jerman. Kita lihat pula kerusi dan benda di atas meja. Apakah yang ada di atas kerusi? Duri di atas meja pula, lauk yang berduri dan gari tangan. Kita lihat pula gambar di sebelah kanan. Ada suatu beg besar dengan sejumlah duit yang besar dan seorang pula dihempak di bawah. Orang itu ialah Jerman. Dalam Perjanjian Versailles yang ditandatangani oleh kuasa besar seperti Britain dan Perancis dengan Jerman selepas Perang Dunia Pertama, mereka bersetuju menghukum Jerman yang memulakan Perang Dunia Pertama dan mengenakan pelbagai syarat seperti pembayaran pampasan perang kepada mereka. Sudah tentu pampasan itu besar jumlahnya seperti yang kita lihat pada gambar kanan. Seperti mana yang kita bincangkan awal tadi, orang yang tidak gembira barulah akan berperang. Jerman tidak gembira. Dengan munculnya pemimpin Hitler, seorang yang memang mahu menyatukan Jerman dengan melanggar Perjanjian Versailles, mulalah tindakan nasionalisme Jerman. Mereka bermula dengan menakluki Rhineland. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai kawasan bebas perang antara Perancis dengan Jerman dalam Perjanjian Versailles. Dengan menakluki kawasan ini, Jerman telah mengetepikan Perjanjian Versailles, iaitu tidak ikut Perjanjian Versailles. Liga Bangsa-Bangsa berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa. Namun begitu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam usaha menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Liga Bangsa-Bangsa adalah suatu pertubuhan persatuan antarabangsa yang bertujuan untuk memastikan keamanan dunia yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Pertama hasil Perjanjian Versailles. Namun, liga ini gagal melaksanakan
Perjanjian Pelucutan Senjata 1934. Kita lihat gambar ini tentang Perjanjian Pelucutan Senjata 1934. Di atas pentas adalah haiwan seperti harimau dan singa, manakala di bawah pentas adalah haiwan seperti ayam dan kambing. Kalau kita bandingkan, haiwan manakah haiwan pemangsa dan haiwan manakah mangsa? Ya, haiwan atas pentas adalah pemangsa yang kuat dan dapat membunuh haiwan lain. Namun, mereka bercakap, "Kami gagal. Kami tidak dapat mengawal semangat anda untuk berperang." Rasa-rasanya, siapakah yang akan lebih bersemangat untuk berperang? Tentunya haiwan yang ada di atas pentas. Tetapi, mereka pula salahkan haiwan di bawah yang suka berperang. Haiwan di atas sebenarnya adalah merujuk kepada pemimpin kuasa besar di Eropah. Haiwan di bawah pula adalah rakyat. Jadi, dari sini kita nampak pentingnya pemimpin yang adil dan berwibawa dalam menentukan masa depan negara. Secara kesimpulannya, faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua ialah kemunculan ideologi baru seperti fasisme yang percaya nasionalisme melampau, termasuk berperang demi meningkatkan imej negara. Selain itu, Jerman menganggap Perjanjian Versailles tidak adil dan mengetepikan perjanjian dengan menakluki Rhineland. Akhirnya, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa memastikan keamanan dunia. Keamanan dunia datang daripada layanan yang adil terhadap semua negara. Samalah seperti anak-anak yang disayangi sama rata oleh ibu bapa mereka mesti akan hidup bersama secara aman. Justeru, kita mengambil iktibar demi keamanan dunia, kita harus berfikir secara rasional, bertindak adil dan berusaha menjadi bakal pemimpin negara yang berwibawa. Dengan itu, selamat maju jaya kepada semua. Sekian, terima kasih.